bapa bukan marah dengan sebab anak suruh ibu bapa solat. Bukan masalah begitu. Dengan sebab anak menyakiti. Kita katanya ada orang kitanya dia sekadar segan dengan solat, segan dengan puasa, tapi masalah lain dia baik. Akhlak dia baik. Banyak orang kitanya, ibu bapa tidak tutup aurat. Pergi keluar pada rumah buka aurat. Tapi masalah lain dia baik. Dia tak suruh anak dia deraka pada Allah. Dia tak larang anak dia solat. Dia tak larang anak dia puasa. Bahkan anak dia tak solat, dia marah. Tapi dia sendiri tak solat. Dia sendiri tak puasa, tapi dia suruh anak dia puasa. Maksudnya begitulah. Kita kata ibu bapa ini orang yang zalim, orang yang deraka kepada Allah. Maka ada anak itu buat menyakiti kepada ibu bapa. Tapi bukan dengan ada hak lah. Kalau anak tu menyakiti macam mana? Ibu bapa tu marah kepada anak sebab anak suruh ibu bapa solat. Itu sepatut. Itu lain masalahnya. Ibu bapa tidak puasa, ibu bapa tidak tutup aurat apabila keluar daripada rumah. Anak tegur lah. Apabila anak tegur, kenapa ayah tak tutup aurat? Kenapa ibu tak tudung? Maka ibu bapa pun marah. Marah pasal apa? Pasal anak suruh buat baik. Tegur dengan benda yang salah. Maka itu marah itu tidak dibilangi. Sebab sepatut anak kena tegur. Tetapi kita kata lain. Misalnya kita katanya ibu bapa tidak solat. Ibu bapa orang yang buat maksiat. Tetapi anak itu buat menyakiti lain daripada masalah agama lah. Maka walaupun begitu sekalipun Allah Ta'ala tidak redha kepada anak. Begitu. Jadi contohnya ibu bapa itu orang yang susah, orang yang fakir miskin, anak orang kaya, ibu bapa orang miskin, ibu bapa mintalah anak tu nafkah kepada ibu bapa. Kita katanya ibu bapa tu orang miskin, anak orang kaya, sepatutnya anak wajib datang anak tu nafkah kepada ibu bapa. Maka ibu bapa tu walaupun dia tak solat, tapi dia mintalah hak dia. Minta bagi anak nafkah kepada dia. Tapi anak tak bagi nafkah. Anak marah pula apabila ibu bapa minta duit. Minta hak nafkah kepada anak, anak marah pula pada ibu bapa. Maka menyebabkan ibu bapa tu marah kepada anak. Sebab anak tak bagi nafkah. Tak bagi layan. Ibu bapa sakit pun dia tak balik tengok. Jadi terasa hatilah ibu bapa kepada anak itu. Walaupun ibu bapa tak salat sekalipun. Maka jauhlah anak itu daripada redaan Allah. Itu yang begitu. Jadi masalahnya itu maksud tanyaan sahabat ni bukan nak tahu di sinilah. Masalah katanya kalau ibu bapa tu marah, ibu bapa orang jenis mana? Orang solah ke orang yang deraka? Tak kira. Walaupun ibu bapa orang yang maksiat sekalipun, tetapi anak menyakiti pada ibu bapa dengan tidak ada hak, dengan tidak sebenar, ibu bapa itu deraka kepada anak itu deraka pada ibu bapa dengan tak sebenar, maka menyebabkan ibu bapa itu marah kepada anak, maka selama itulah Allah Ta'ala tidak redha kepada anak. Walaupun ibu bapa tak solat sekalipun. Walaupun ibu bapa orang yang bukan orang baik, bukan orang soleh sekalipun. Tapi kena dengan cara lah. Begitulah. Itu maksudnya. Itu maksud yang ditanya oleh sahabat. Dan tiada berpagi-pagi ia dan iaitu buat jahat kepada keduanya. Malaikat dibuka Allah baginya akan 2 pintu daripada neraka. Dan tiada berpagi-pagi ia seorang mukmin. Dan iaitu seorang mukmin itu buat jahat kepada keduanya kepada ibu bapa. Maknanya nak ceritanya seorang anak yang mukmin itu buat deraka kepada ibu bapa, buat jahat deraka kepada ibu bapa.
maka Allah Ta'ala buka pintu neraka untuk malaikat dibuka Allah baginya akan 2 pintu daripada neraka. Allah Ta'ala buka 2 pintu neraka untuk jadi cadangan nak memasukkan orang yang buat jahat kepada ibu bapa tadi. Walaupun tak masuk lagi. Nak masuk selepas pada nulah. Selepas pada mahsyar, selepas pada hisab amalan nulah. Tapi sekarang dah dibuka pintu neraka untuk nak memasukkan dia. Dan jika ada ia satu, maka satu. Satu maka satu macam mana? Dia katanya, kita ulang balik. Dan tiada berpagi ia. Dan iaitu seorang mukmin tu buat jahat kepada keduanya, kepada 2 ibu bapa. Malaikat dibuka Allah baginya akan 2 pintu daripada neraka. Sedar tak? Katanya, kenapa 2 pintu? Syurga tadi pun 2 pintu. Jadi kalau yang tadi buat baik, Allah Ta'ala buka untuk dianya 2 pintu syurga. Kalau buat jahat kepada 2 ibu bapa, Allah Ta'ala buka 2 pintu neraka. Kenapa 2? Kalau tidak, 1 dah cukup untuk nak masuk kan? 1 dah cukup untuk nak masuk. Kalau yang baik untuk nak masuk syurga, 1 pintu dah cukup. Sebab kita seorang saja. Kalau yang buat jahat pada ibu bapa, dibuka satu pintu untuk nak masuk neraka dah cukup. Sebab seorang saja. Kenapa 2? Jawabnya, sebab buat baik kalau yang buat baik kepada 2 ibu bapa. 1 pintu balasan untuk buat baik kepada bapa. 1 pintu lagi balasan untuk buat baik kepada ibu. Itu dibukakan 2 pintu syurga. Kalau yang jahat dibuka 2 pintu neraka. Kenapa 2 pintu? Sebab 1 pintu balasan dia buat jahat kepada bapa. 1 pintu lagi buat jahat, balasan untuk dia buat jahat kepada ibu. Tu kenapa kalau orang tanya, kenapa 2 pintu dibuka? Sebab kita ada 2 ibu dan bapa. Gitu. Kalau buat baik, 2 pintu syurga dibuka. Kalau buat jahat, 2 pintu neraka dibuka. Kenapa 2? Sebab balasan untuk 2 ibu bapa. Baik kepada kedua, sebab tu dibuka 2 pintu. Kalau jahat kepada 2 ibu bapa, sebab tu 2 pintu. Dan jika ada ia 1, maka 1. Dah faham? Jika ada ia 1, maka 1. Maksudnya, kalau deraka kepada 1 orang daripada 2 ibu bapa, maka dibukakan 1 pintu neraka. Jadi maknanya, kalau buat jahat kepada 2 ibu bapa, maka dibuka 2 pintu. Kalau buat jahat kepada 1, maka dibuka 1. Begitu. Itu maksud katanya, dan jika ada ia 1, maka 1. Jika ada ia 1, mana jika ada ia buat jahat kepada 1, kepada salah satu daripada 2 ibu bapa, maka 1 pintu neraka dibuka. Maka 1 pintu neraka dibuka. Kalau buat jahat kepada kedua, maka 2 pintu dibuka. Kalau buat jahat, ada juga setengah orang tu dengan ayah dia baik, dengan mak dia deraka. Maka dibuka 1 pintu. Begitulah. Itu maknanya, dan jika ada ia 1, jika ada ia ibu bapa yang dibuat jahat tu 1, salah seorang, maka dibuka 1 pintu. Maka 1 pintu dibuka. Begitu. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang menderhakakan 2 ibu bapa itu, jikalau puasa ia dan sembahyang ia hingga tinggal seperti bulu
dan mati ia dan dua ibu bapa itu murka kepadanya dan dua ibu bapa itu murka keduanya atasnya. Nascaya menjumpa ia akan Allah Azza wa Jalla, dan iaitu Allah murka atasnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang menderakakan dua ibu bapa itu. Orang yang menderakakan dua ibu bapa itu, katanya, jikalau puasa ia, walaupun dia puasa wajib. Jikalau puasa ia dan sembahyang ia hingga tinggal. Hingga tinggal seperti bulu. Itu satu satu apa panggil? Satu ayat. Maksudnya, tengok semula. Sekali lagi, bermula orang yang derakakan dua ibu bapa itu, jikalau puasa ia, walaupun dia puasa, walaupun dia sembahyang, hingga tinggal seperti bulu. Hingga tinggal pahala puasa sembahyang seperti bulu. Jadi seperti bulu ni maksudnya sia-sia. Seperti bulu, seperti habut, seperti debu. Jadi maknanya orang yang deraka pada ibu bapa. Orang yang deraka kepada ibu bapa, walaupun dia buat amalan baik sekalipun, walaupun dia puasa, walaupun dia sembahyang sekalipun, maka amalan baik dia tu sia-sia saja. Itu maksudnya haba'an mahsurah. Jadi maknanya dia seolah katanya jadi syarat. Nak puasa, nak dapat pahala puasa. Sembahyang, nak dapat pahala sembahyang. Syarat dianya kena buat baik kepada ibu bapa. Jadi kita sembahyang, kita dapat pahala sembahyang. Kita puasa, dapat pahala puasa. Atas syaratnya kita kena buat baik kepada dua ibu bapa. Sebaliknya, walaupun seorang itu dia puasa, dia sembahyang, tetapi dengan ibu bapa dia deraka, maka puasa tak dapat pahala puasa, kalau sembahyang tak dapat pahala sembahyang. Itu mana hingga seperti bulu. Jadi bulu ayam itulah. Bulu ayam, jadi maknanya kita nak katanya bulu ayam ni dia apa dia? Dia hanyut mengikut puputan angin. Angin pupuk ke mana, dia pergi ke sana. Pupuk ke sini, dia datang ke sini. Jadi maknanya tidak ada apa dia. Kalau jadi batu tu, batu boleh jadi benda, boleh pegang, boleh apa, jadi berat, boleh jadi buat timbalan. Jadi mana jadi bulu tu maknanya maksudnya buat tapi tidak dapat pahala. Buat tetapi kosong daripada balasan. Maksudnya begitulah. Seperti katanya
dalam setengah-setengah ayat setengah hadis tu jadi apa? Jadi macam habut, macam debu, tak lekat di tempat. Jadi maknanya maksudnya begitulah. Apabila dia solat tak dapat pahala solat, dia puasa tak dapat pahala puasa dengan sebab dia tu deraka kepada dua ibu bapa. Itu maksud katanya seperti bulu. Dan mati ia. Yani apabila dia tu mati. Dan mati ia ni apabila ia tu mati. Apabila orang yang deraka, apabila mati ia orang yang deraka, dan dua ibu bapanya itu murka kepadanya, murka keduanya dua ibu bapa atasnya. Maksudnya dia mati dalam keadaan murka dua ibu bapa. Maksudnya begitu. Maksudnya dia mati di dalam keadaan murka dua ibu bapa. Maksudnya dia mati di dalam keadaan deraka kepada dua ibu bapa. Dia mati, dia tak dapat nak maaf, minta maaf daripada dua ibu bapa. Dia ada deraka pada dua ibu bapa, lepas tu tak dapat nak maaf dan minta maaf kesalahan dia terhadap dua ibu bapa. Jadi pendek katanya sekiranya kalau dia tu mati di dalam keadaan murka oleh dua ibu bapa atasnya, tengok, nasa jumpa ia akan Allah Azza wa Jalla. Nasa jumpa ia orang yang menderaka akan Allah Azza wa Jalla, dan iaitu dan keadaan Allah murka atasnya. Allah Ta'ala murka kepada dia. Jadi maknanya mana-mana orang, siapa-siapa saja kalau dia mati di dalam keadaan deraka Allah, apabila akhirat esok dia jumpa dengan Allah Ta'ala marah kepada dia. Maksud marah ni Allah Ta'ala mengazab kepada dia, atas dia, akan dia. Itu maknanya nascaya menjumpa ia akan Allah Azza wa Jalla, dan ia keadaannya keadaan Allah tu murka atasnya. Jadi maknanya kalau dia mati di dalam keadaan deraka kepada Allah, kepada dua ibu bapa, dia mati dalam keadaan dua ibu bapa itu murka kepada dia, dia akan dapat murkaan Allah juga di akhirat esok. Mati dalam keadaan murka dua ibu bapa, apabila jumpa Allah Ta'ala di akhirat esok, Allah Ta'ala akan murka kepada dia juga. Tapi murka Allah maksudnya Allah Ta'ala mengazab. Murka dengan mana azab? Murka Allah atasnya, dan iaitu Allah murka atasnya, iaitu Allah mengazab akan dia. Allah Ta'ala akan mengazabkan orang itu dengan sebab dia mati dalam keadaan ibu bapa marah kepada dia, dia deraka pada ibu bapa. Begitulah. Itulah besar sangat kita itu hak kita kepada dua ibu bapa. Sebab itulah ibu bapa yang kalau sekiranya kalau ibu bapa yang masih hidup, kita buat baiklah kepada kedua. Dan sekiranya kalau dua ibu bapa dah meninggal, boleh juga kita nak buat baik kepada dia dengan secara kita berdoa kepada dia, kita hadiah pahala-pahala amalan kita kepada dia. Kalau sempat pergi umrah, kita buat umrah, hadiah pahala umrah pada dia. Kita buat kebajikan untuk dia, kita buat sedekah jariah, hadiah pahala kepada dia. Itu rupa amalan baik anak kepada dua ibu bapa apabila ibu bapa dah meninggal. Kalau ibu bapa yang masih hidup, kita bagi layanan baik kepada dia, jangan bagi dia marah, tak puas hati dengan kita. Kalau dia dah meninggal, jangan lupa kita berdoa, kita buat kebajikan untuk dia. Itu rupa amalan anak yang buat baik pada dua ibu bapa. Besar sangat. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dengan katanya, dan sebedah ia sallallahu alaihi wasallam tiada antara yang menderakakan dua ibu bapa. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إليه سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.